Hai guys, selamat kembali kepada satu lagi episod Sembang Pancing. Dan dalam episod Sembang Pancing kali ini, saya akan mengupas satu persoalan yang memang ramai daripada korang yang selalu DM dan tanya saya mengenai cara-cara memilih BC yang terbaik. BC maksud saya ni reel ke kili. Jadi dalam Sembang Pancing kali ini, saya akan menghuraikan segala benda yang kamu orang harus tahu, seperti gear ratio, ke size spool, kekuatan drag, kelancaran dan kelajuan satu-satu reel ke kili tu, supaya korang boleh buat pilihan yang terbaik. Tapi sebelum itu, video ini dibawakan kepada anda semua oleh Genshin Impact. Game ini agak padu jugalah guys. Genshin Impact ialah sejenis RPG game. Dia macam anime sikit lah. Dan dia ada banyak karakter. Grafik dia padu. Dan korang boleh buat banyak benda dengan game ni tau. Selain bunuh orang jahat dan komplikan misi-misi dia, korang boleh berlari, berenang, memanjat dan banyak lagi. Korang boleh main game ni kat semua jenis device. PS4, PS5, iOS, Android, PC, Nokia 3310 pun boleh. Part yang paling best aku suka pasal game ni ialah pasal new version 2.8 Summer Fantasia. Dia terus masuk ke realm yang lain. Rasa macam game yang lain terus. Yang paling best aku suka dalam new version ni adalah new event yang I rasa special, iaitu Summertime Odyssey punya sailing game mode. Korang boleh berlayar kapal dan bersiar guna kapal tu, melanggar segala halangan. Ada juga event wish preview baru, new outfit yang lawa, hangout event baru dan tempat-tempat lawa dan cantik. For upcoming, dia orang akan update for region baru iaitu Sumeru yang banyak pokok-pokok macam hutan kita. So, apa lagi guys? Kepada sesiapa yang nak main game ni, korang boleh download dari link kat bawah ni. Cepat-cepat guys, apa lagi? Klik sekarang. Sekarang kita sambung ke video kita. Panduan nak memilih reel ni sangat-sangat mudah sebenarnya guys. Tapi sebelum itu, jom saya berikan keburukan dan kebaikan reel ke kili berbanding dengan reel spinning untuk casting. Kelebihan yang saya nampak adalah dari segi masa untuk melakukan satu-satu lontaran guys. Jika kita pakai reel spinning, kita kena buka bail arm, settingkan tali dan baru buat balingan. Proses ini lambat sikit sekiranya kita bandingkan dengan reel ke kili, di mana proses ini dilakukan dengan menekan tambah sahaja. Manakala kekurangan reel ke kili berbanding dengan reel spinning ada dua. Satu, bird nest. Sekiranya terjadi, maka kamu orang boleh putih mata. Namun ada cara untuk mengelakkannya sekiranya kamu setting dahulu brake yang secukupnya. Untuk itu, kamu boleh refer kembali ke video ini. Nombor 2, dari segi ketahanan. Reel ke kili adalah lebih senang untuk rosak dan meragam kerana reel ke kili mempunyai lebih banyak pergerakan bahagian mekanikal berbanding dengan reel spinning. Sekiranya kita lihat chart diagram reel spinning dan reel ke kili, reel ke kili sahaja sudah ada lebih dari 100 bahagian mekanikal, manakala spinning hanya ada lebih 50 ke 75. Namun dengan penyelenggaraan pencegahan dan servis interval yang kerap, kita dapat mengurangkan masalah kerosakan kepada reel ke kili. Walaupun reel ke kili mempunyai banyak bahagian dalamnya, namun ianya boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan fungsi. Nombor 1 ialah braking, nombor 2 pengurusan tali, nombor 3 keupayaan drag, nombor 4 kelancaran dan nombor 5 kelajuan. Dan 5 benda inilah yang kamu orang harus tahu sebelum kamu memilih untuk membeli satu-satu reel itu. Dalam teknologi braking untuk reel ke kili, ada 3 teknologi braking yang utama. Nombor 1, braking mechanical, nombor 2, braking magnetic dan nombor 3, teknologi yang terkini sekarang ni, braking DC. Tujuan braking ini adalah untuk mengurangkan terjadinya fenomena bird nest, backlash ataupun mihun. Konsep braking mechanical ini adalah sama seperti brake basikal
motor dan kereta, di mana ianya bergantung pada geseran untuk memperlahankan pergerakan spool bagi mengawal terjadinya backlash ataupun bird nest. Braking teknologi ini mempunyai banyak nama bergantung pada pengeluarnya, tetapi secara asasnya adalah braking mechanical. Braking teknologi kedua ialah braking magnetik. Braking magnetik ini adalah braking yang memanipulasikan teori magnetik bagi memperlahankan pergerakan spool. Braking jenis ini tidak bergantung pada geseran. Braking teknologi ketiga adalah teknologi DC. Teknologi DC pula adalah braking jenis magnetik yang dikawal menggunakan chip mikro di dalam litar elektronik yang telah diprogram oleh pengeluar reel tersebut. Canggih juga teknologi brake ini. Namun pada kesimpulannya, ketiga-tiga braking sistem ini ada kebaikan dan keburukannya sendiri. Yang paling penting, tak ada satu pun yang boleh kalis bird nest ataupun backlash. Backlash boleh terjadi pada mana-mana teknologi. Oleh itu, tepuk dada, tanya selera, beli mana yang mampu. Penting sekali, settingkan brake terlebih dahulu sebelum melakukan luntaran. Sekiranya korang nak ada panduan untuk itu, refer kepada video ini. Pengurusan tali, dalam maksud saya di sini adalah kebolehan reel itu untuk memegang berapa banyak tali di dalam spoolnya. Ini bergantung pada binaan spool itu tersendiri. Spool ini ada 3 jenis, yang spool cetek, separa cetek dan spool dalam. Lebih dalam spool itu, lebih banyak tali yang boleh disimpan. Penggunaan spool ini berbeza mengikut keadaan. Untuk bermain gewang-gewang ringan, spool cetek adalah yang terbaik. Manakala untuk keupayaan menyimpan banyak tali, spool dalam adalah yang terbaik. Saya sendiri suka spool separa cetek atau dalam supaya dapat balance antara dua keadaan ini. Untuk tahu berapa banyak tali yang reel tu boleh simpan, korang boleh rujuk di kotak reel itu. Akan adanya rujukan sebegini, di mana pengeluar akan memberi saranan mengikut ketebalan tali dengan panjang yang boleh diisi. Sebaiknya, sekiranya kamu hendak menggunakan reel kekil ini untuk casting, cuba masukkan kurang daripada 100 meter ke dalam spool anda. Kenapa? Kerana sekiranya terjadi bird nest ataupun backlash, untuk meleraikan backlash atau bird nest ini akan jadi lebih mudah. Drag adalah kebolehan reel untuk menahan tali dari keluar daripada spool semasa fight dengan ikan. Ianya tidak bermaksud sekiranya kita menggunakan reel dengan drag 5 kilo, kita hanya boleh tangkap ikan kurang dari 5 kilo. Kadar kekuatan ikan walaupun selari dengan berat ikan, namun ianya tidak boleh digunakan sebagai paras panduan. Ikan-ikan air tawar predator tidak boleh tarik tali sampai bermeter-meter panjang. Dia akan cepat penat dan kamu akan boleh naikkan ikan itu setelah beberapa minit. Pak Rob, macam mana dengan ikan patin? Yes, betul. Ikan patin bukanlah satu ikan yang kita pancing dengan cara casting. Ianya dipancing menggunakan cara bottom. Maka permainan dan keperluan dia akan terus berbeza. Oleh itu, sekiranya kamu hendak casting untuk menangkap ikan-ikan seperti siakap, toman, haruan atau sebarau, reel yang mempunyai drag sekitar 10 ke 15 pound sudah cukup, atau dalam kiraan kilo, 3 ke 7 kilogram. Kelancaran reel bergantung kepada bilangan bearing yang terdapat dalam reel kamu itu. Kelancaran satu reel itu bergantung pada bilangan bearing di dalam reelnya. Lebih banyak bearing di dalam satu reel itu, lebih lancar dan ringan terasa semasa melakukan kayuhan. Namun, bila banyak bearing, sekiranya rosak, banyak juga penukaran yang harus dilakukan. Jadi, yang banyak bearing tak semestinya bagus dan yang kurang bearing tak semestinya kurang bagus. Setiap reel pada minimumnya harus ada 4 bearing sekurang-kurangnya untuk mendapatkan kelancaran kayuhan. Selebihnya dari itu, sudah mencari kehalusan. Oleh itu, sekiranya kamu hendak membeli, kamu boleh menggunakan nombor-nombor ini sebagai panduan kamu. Kelajuan reel ini bergantung. Pasal apa yang dimaksudkan sebagai kelajuan adalah sebenarnya gear ratio. Dan gear ratio ni bermaksud
berapa banyak kayuhan, satu kayuhan handle akan ditranslatekan kepada pusingan spool. Maksudnya satu kayuh handle, berapa banyak spool tu akan pusing. Ini kemudian bermaksud berapa banyak tali yang kita boleh kutip. Gear ratio ini ada banyak, 5, 6, 7 sampai 13 pun ada. Ianya bergantung pada aplikasi pancingan kita. Sebagai contoh, untuk permainan top water adalah sangat bagus kalau kita pakai ratio 7 dan ke atas. Untuk permainan gewang dalam yang akan banyak merintang air, gear ratio rendah adalah yang terbaik. Oleh itu, gear ratio 6 dan ke bawah. Jadi kesimpulannya, banyak gear ratio guys. Dan sekiranya korang tanya pendapat saya dan korang ada bajet untuk beli satu reel saja, saya akan sarankan korang untuk membeli gear ratio antara 6 dan 7. Pasal apa? Korang dapat kebolehan untuk bermain dua alam. Gewang selam dalam pun boleh, gewang top water pun boleh. Dengan itu, kita sudah sampai ke penghujung sembang pancing kali ini. Sekiranya korang ada soalan, korang dropkan komen kat bawah dan saya akan cuba balas dalam sembang pancing yang seterusnya. Terima kasih atas support padu korang guys. Kalau korang belum pergi beli jersey, cepat pergi beli sekarang.